Hai dan Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari dan memahami tentang clustering. Jadi, berikut adalah contoh soalan yang telah diberikan kepada saya untuk tugasan kali ini. Soalan nombor 1. Clustering is a division of data into groups of similar feeders. Given the following 8 points, which is A1, 210, A2, 25, A3, 84, A4, 58, A5, 75, A6, 64, A7, 12 dan A8, 49, which represent the location of XY of crime scene in Bukit Bintang area. Initial central point of the crime scene as follows. Pavilion 58, Imbi Plaza 64 dan juga Plaza Loyat 12. Jadi soalan A, use K-means algorithm and Euclidean distance formula to find the members of 3 cluster centers. You are required to fill in the distance values in the blank spaces provided in. Untuk jawab soalan ni, benda pertama yang kita kena buat ialah kita akan mencari K-means operation, which is kita akan menggunakan formula Euclidean distance. Di mana pertama kita akan cari A1CP, which is CP ni merujuk kepada cluster pavilion, dan CQ merujuk kepada Imbi Plaza dan CQ merujuk kepada Loyat Plaza. Jadi untuk yang pertama A1CP kita akan dapat square root 2 tolak 5 kuasa 2 tambah 10 tolak 8 kuasa 2 dan akan dapat jawapan akhir 3.606. Untuk A1CQ akan dapat 7.211 dan CR kita akan dapat 8.062. Kita akan buat langkah yang sama untuk mencari kedudukan Euclidean distance bagi A2 pula, which is A2CP kita akan dapat 4.243, A2CQ kita akan dapat 4.123, manakala A2CR kita akan dapat 3.162. Jadi kita akan teruskan dengan mencari distance bagi A3, which is A3CP kita akan dapat square root 8 tolak 5 kuasa 2 tambah 4 tolak 8 kuasa 2, which is square root 25 sama dengan 5. Bagi A3CQ kita akan dapat square root 8 tolak 6 kuasa 2 tambah 4 tolak 4 kuasa 2, which is square root 4 sama dengan 2. A3CR kita akan dapat square root 8 tolak 1 kuasa 2 tambah 4 tolak 2 kuasa 2, which is square root 53 dan dapat jawapan akhir 7.28. Manakala untuk A4CP kita akan dapat square root 5 tolak 5 kuasa 2 tambah 8 tolak 8 kuasa 2 sama dengan 0. A4CQ square root 5 tolak 6 kuasa 2 tambah 8 tolak 4 kuasa 2 bersamaan square root 17 dan dapat jawapan akhir 4.123. Manakala A4CR kita akan dapat square root negatif 5 tolak 1 kuasa 2 tambah 8 tolak 2 kuasa 2 sama dengan square root 52, which is 7.211. Seterusnya untuk A5CP kita akan dapat jawapan 3.606. A5CQ kita akan dapat jawapan akhir 1.414. A5CR kita akan dapat 6.708. Manakala untuk A6CP kita akan dapat 4.123. A6CQ sama dengan 0. A6CR sama dengan 5.385. Manakala untuk A7CP kita akan dapat 7.211. A7CQ sama dengan 5.385 dan A7CR kita akan dapat 0. Last sekali A8, which is A8CP kita akan dapat nilai 1.414. A8CQ sama dengan 5.385, manakala A8CR kita akan dapat 7.616. Okey, bila kita dah siap kira Euclidean distance tadi tu, kita just masukkan balik nilai tadi tu kat dalam table ni, which is kita ada cluster P, cluster Q dan cluster R, dan juga ada point A1, A2, A3, A4 dan sampai A8. Jadi bila kita dah masukkan nilai, kita kena pilih cluster tag. Jadi cara nak pilih cluster tag ni, antara 3 point yang ada kat situ, point mana yang paling minimum akan dipilih menjadi cluster tag. Jadi macam kat sini A1 kita dapat pastikan bahawa cluster tag P adalah paling rendah, which is 3 something. Macam contoh kalau A2 ni kita akan dapat R merupakan cluster tag kita sebab R adalah paling minimum di antara PQ dan R. Daripada sini kita dapat lihat cluster tag kita bagi P ada 3, Q ada 2 dan Q ada 3 dan R ada 2 sahaja.
Sekarang kita akan beralih kepada soalan B. Compute the new cluster center which is centroid mean for cluster P, Q dan R. Untuk menjawab soalan ni, sebenarnya kita kena refer balik table yang kita dah buat tadi tu. Jadi kat sini kita akan dapat contoh untuk dapatkan mean bagi cluster P. Macam tadi tu kita dapat cluster P ada 3. Jadi kita just tambah dan dapatkan satu centroid point yang baru. Kalau macam ni kita akan dapat 2 campur 5 campur 4 dan bahagi 3 sebab kita ada 3 cluster tag tadi. Seterusnya untuk nilai Y kita dapat 10 campur 8 campur 9 bahagi 3. Dan jawapan akhir untuk centroid point C, X dengan Y kita akan dapat 3.667 dengan 9. Manakala mean bagi cluster Q kita buat cara yang sama, kita akan dapat 8 campur 7 campur 6 bahagi 3. Untuk X dan untuk Y kita akan dapat 4 campur 5 campur 4 bahagi 3. Dan dapat jawapan akhir XY akan dapat 7 dengan 4.333. Manakala mean bagi cluster R kita akan dapat 1.5 dan 3.5. Untuk soalan C pula, compute the second iteration process and then fill in the distance value in the blank spaces provided in table. Untuk jawab soalan ni, sebenarnya dia sama formula dengan macam yang nombor A tadi. Cuma kita perlu tukarkan nilai centroid point bagi PQR tadi tu mengikut dengan mean centroid point yang kita dah dapat tadi waktu dekat jawab waktu C tadi. Jadi kat sini kita akan dapat A1CP sama dengan 1.944, A1CQ sama dengan 7.557, A1CR sama dengan 6.519. Manakala A2CP akan dapat 4.333, A2CQ 5.044, A2CR kita akan dapat 1.58. Bagi A3CP dapat 6.616, A3CQ akan dapat 1.054, manakala A3CR kita akan dapat 6.519. Untuk A4CP kita akan dapat 1.667, A4CQ 4.177 dan A4CR kita akan dapat 5.701. Bagi A5CP akan dapat 5.207, A5CQ akan dapat 0.667 dan A5CR akan dapat 5.701. A6CP 5.518, A6CQ 1.054, A6CR 4.525. A7CP 7.401, A7CQ 6.438, A7CR 1.581 dan akhir sekali A8CP 0.333, A8CQ 5.548 dan A8CR 6.042. Jadi lepas kita dah set kira tadi, kita just masukkan semua nilai tadi tu dalam table. Dan kita akan dapat lihat cluster type tadi sama macam tadi. Kita akan pilih satu nilai yang paling minimum untuk dijadikan sebagai cluster type bagi setiap point. Dan kat sini kita akan dapat cluster type yang sama which is 3P, 3Q dan juga 2R. Seterusnya untuk soalan D, determine whether the iteration process should be proceeded or stopped and state your reason. Untuk jawab soalan ni, kita akan buat proses yang sama macam proses P tadi which is kita akan kira mean bagi centroid cluster masing-masing. Tapi kat sini disebabkan macam kita masukkan kat dalam table 2 tu tak ada perubahan macam table 1. Jadi mean bagi setiap cluster which is cluster P, cluster Q dengan cluster R adalah sama dan tak berubah. Jadi untuk jawab soalan ni, adakah kita perlu berhenti atau teruskan? Jawapan saya kita dah boleh berhenti. Sebab apa? Kalau jawapan bagi mean cluster ni adalah sama dengan macam yang asal ni tadi tu, maknanya cluster point tu unaffected. Jadi kita dah boleh berhenti kira. Tapi andai kata mean bagi centroid point ni berubah, tak sama macam yang awal kita buat tadi tu dalam table 1, kita kena teruskan sampai dia dapat jawapan which is centroid mean calculation dia adalah sama. Untuk soalan terakhir, based on the answer for question 1C, draw the cluster of crime scene in figure 2 as follows.
Jadi kita akan dapat lukisan seperti yang ni. Kita akan ada 3 kluster kat sini, which is kluster P. Kita akan ada A1, A4 dan A8. Manakala kluster Q kita akan dapat A3, A5 dan 6. Manakala kluster R kita akan dapat A2 dan A7. Maka dapatlah gambar seperti yang ditunjukkan. Saya harap dengan penerangan yang saya berikan terhadap clustering ni sedikit sebanyak dapat membantu dan memahami kalian untuk sama-sama menjawab soalan clustering. Sekian, terima kasih.